Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okay, diharap semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini adalah hari Selasa, minggu yang baru, ya. Tapi masih lagi dengan tajuk yang sama, ya, iaitu tajuk keseimbangan redox. Kita dah masuk kepada kita punya subtopik kita yang terakhir lah. Subtopik kita yang terakhir ni adalah subtopik yang sangat penting. Bila cikgu cakap sangat penting, maksudnya memang penting lah. Dan dia selalu juga, soalan ini selalu ditanya di dalam SPM, ya, iaitu subtopik berkaitan dengan pengaratan, ya. Okey, sebut tentang pengaratan, kita pun tahulah. Tak tahulah kalau awak tak tahu pengaratan tu apa. Dah tentulah kita tahu kan, benda yang berkarat. Karat ni dia terjadi hanya pada satu jenis logam saja, logam ada banyak. Dalam siri kreatifal logam, dalam periodic table tu logam hampir keseluruhan daripada periodic table itu adalah logam, daripada kumpulan 1 sampai kumpulan 13. 1 2 3 4 1 2 and then unsur peralihan dan kumpulan 13. Itu semua adalah logam. So sangat banyak logam. Tapi logam yang berkarat hanyalah satu sajalah, iaitu logam besi. Atau awak lebih kenali dia sebagai ferrum lah. Ya. Ferrum sahaja yang berkarat. Okey, yang lain pula, logam yang lain, dia mengalami tak pengaratan, dia mengalami satu proses yang sama juga. Cuma kita tak panggil dia pengaratan, kita panggil dia sebagai kakisan logam. Ya. Kakisan logam. Apa beza kakisan logam dan juga pengaratan? Kakisan logam, dia punya proses, dia akan terhenti pada satu reaction, ada satu reaction terakhir. And then dia berhenti takat tu. Tapi contoh magnesium kan dengan besi, dia melalui satu proses yang sama, magnesium dan ferrum mengalami proses yang sama, kakisan logam tu. Kemudian pada satu tahap, magnesium dia akan berhenti dia punya proses tu. Tapi ferrum dia masih meneruskan proses, dinamakan proses yang terakhir itu adalah proses pengaratan. Okay? So pada mulanya proses tu sama, proses kakisan logam, tapi besi dia ada additional reaction yang menyebabkan dia mengalami proses pengaratan. Okay? So awak kena faham yang itu dulu. Okay? Jadi banyaklah. Sebab apa pengaratan ni banyak awak lihat? Sebab kebanyakan daripada logam-logam yang berada di sekeliling kita ataupun logam-logam yang digunakan dalam pembinaan, semuanya merupakan diperbuat daripada besi. Besi ni dia murah. Kemudian cara kita nak mengelakkan besi tu berkarat, kadang-kadang kita sapu cat, and then kita jadikan dia campur dengan logam yang lain, supaya dia tidak berkarat. So ada banyak cara sebenarnya. Tapi kita nak tunjuk di sini dulu bagaimana proses pengaratan itu berlaku. Okey, awak dengar elok-elok, proses dia tak susah sangat. Kalau kita ikut step yang betul, kita akan faham. Pertama sekali, bagaimana proses pengaratan itu berlaku? Awak lukis dulu. Ini adalah gambar. Okey. Sebelum tu, kita kena tahu dulu. Untuk membolehkan suatu proses pengaratan berlaku mesti ada kehadiran. Yang pertama adalah air. Ya. Mesti ada air. Dan yang kedua, mesti ada oksigen. Ya. Ada air, ada oksigen dan ada besi lah. Ya, ada ferrum. So berlakulah proses pengaratan. Okey, 3 bahan ni sangat penting lah. 3 bahan tu tak ada salah satu, dia tak boleh berkarat lah. So 3 tu. Okey, so cikgu ada titisan air. Ni gambar cikgu lukis ni titisan air lah. Ya, titisan air, dan di bawah ni cikgu lukis adalah besi. Ya. Cikgu lukis besi. Okey. Kemudian bila besi terkena pada air, kita akan dapat suatu kakisan logam ataupun proses pengaratan berlaku. Okay, first kali, apa yang berlaku? Bila sahaja besi terkena pada air, dalam air ada oksigen. Ya, dalam air. Sebab tu ikan boleh bernafas dalam air. Sebab dalam air ada oksigen. Sebab tu ada hidupan laut ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air. Sebab dalam air ada oksigen. Dan kepekatan oksigen yang paling tinggi adalah pada bahagian sisi dia. Ya, pada bahagian sisi ni kepekatan oksigen tinggi, ataupun pada bahagian tepi tu kita ada kepekatan oksigen yang tinggi. Ya. Okey. Alright, so macam mana proses tu berlaku? Air
kena pada besi, kemudian besi dia akan mengalami proses pengoksidaan di mana ferrum kita ni, cikgu lupa buat kat sini ya. Ferrum kita akan berubah ataupun dia akan mengion menjadi ferrum 2+. Ya. Di mana ferrum ni yang pertamalah. Buat yang pertama, ferrum dia akan berubah menjadi ferrum 2+ ataupun ion ferrum dan membebaskan elektron. Di sini adalah proses pengoksidaan berlaku. Okey, proses pengoksidaan berlaku. Okey, kemudian tentukan pula terminal dia. Okey, kita tentukan terminal dia. Macam mana nak tentukan terminal dia? Jangan confuse ya. Bila dia berbentuk begini, dia akan ada terminal lah. Sebab dah ada proses pengoksidaan dan tentu ada proses penurunan. Bila ada proses pengoksidaan, ada penurunan, di situ terbentuknya sel kimia. Ya, sel kimia. Maksudnya ada berlaku tindak balas sel kimia di situ. Di mana tenaga kimia bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey. So, bagaimana kita nak tentukan? Simple saja. Kita buat saja. Kita punya ni, derma. Sel kimia kan? Derma NO. Terima PT. Okey. Jadi, O di atas tu adalah proses pengoksidaan. Jadi, ferrum mengalami proses pengoksidaan sebab nombor pengoksidaan meningkat. Jadi, dia adalah terminal negatif. Jadi, awak pun buatlah. Di ferrum awak, dia terminal negatif di sini. Kita buat begitulah. Okey. Kemudian dah tentulah. Di bahagian sisi ni pula, bahagian sisi air ni, kita buat dia terminal positif. Okey, kemudian apa yang berlaku? Kita punya elektron kita yang dibebaskan oleh ferrum tadi, dia akan bergerak ke bahagian sisi air. Ya. Dia akan bergerak ke bahagian sisi air di mana di situlah proses penurunan berlaku. Apa yang berlaku di situ? Ya, kita ada apa? Kita ada air, ya, ataupun kita ada oksigen. Oksigen, kan? Oksigen ada, kemudian kita juga ada air. Air dengan kita ada elektron di situ juga. 3 benda ya, elektron, dan kita akan menghasilkan ion hidroksida. Okey. So, itulah proses yang berlaku di terminal positif kita. Ya, di terminal positif ataupun kita kata dia adalah katot lah di situ. Okey, kalau awak perasan, ya, dah tentulah awak boleh perasan ya, kita punya tindak balas setengah ni ataupun persamaan setengah kita ni adalah daripada 4 orangutan. Berjambul, berjalan-jalan, jumpa orang-orang sedang minum 2 botol air, 4 biji apple. Cuma kali ni dia terbalik sahaja. Ya, dia terbalik. 4 orangutan tu di belakang. Orang-orang minum 2 botol air, 4 biji apple tu berada di depan. So, dia terbalik. Ya, so tak susahlah nak ingat dia. Cuma dia hanya terbalik sahaja dalam tindak balas pengaratan. Okey. Cikgu ulang balik ya. Apabila suatu air terkena pada permukaan besi ataupun permukaan ferrum, ferrum akan mengalami proses pengoksidaan dan membebaskan elektron. Ya. Ferrum juga pada ketika itu merupakan ejen penurunan dan pada ferrum juga adalah terminal negatif. Okey. Kemudian elektron akan bergerak ke bahagian sisi air yang mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi dan melakukan tindak balas penurunan. Ya, so kita tunjuk persamaan setengah penurunan tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang berlaku pula? Simple sajalah. Yang ketiga, kita ada 2 ion di sini ya, ion ferrum 2+ dengan ion hidroksida akan bergabung ya. Dua-dua tu dah dilepaskan. So dua-dua tu akan bergabung, ferrum 2+ tambah dengan OH-. So awak akan dapat 4, jangan bawa turun ya. 4 tu perkali saja. Dan awak akan dapat, so silang-silang 2 dengan 1, so awak dapat Fe in bracket OH2. Okey, ferrum hidroksida. Okey, ferrum hidroksida. So ini adalah sifat dia adalah sifat alkali. Ya.
hydroxide kan. Hydroxide sifat dia adalah alkali lah. Kita dapat ferrum hydroxide di situ kan. Ferrum hydroxide ni pula kemudian dia mengalami lagi satu proses, ya. Ni dah terkakis tadi ya. Bila ferrum ya dia bertukar, ferrum ni dia bertukar menjadi ferrum 2+, jadinya daripada atom dia jadi ion, makin lama ferrum kita akan menipis lah. Ya, ferrum ni dia akan menipis disebabkan berlaku pertukaran atom kepada ion. Okey. Kemudian yang terakhir barulah ferrum 2 hydroxide kita dia akan terus mengalami proses pengoksidaan. Ya, dia mengalami lagi proses pengoksidaan dan akhir sekali dia akan bertukar menjadi ferrum 3 oksida. Ya, ferrum 3 oksida terhidrat XH2O. X di sini bermaksud dia di dalam air lah. Ya, ni ferrum 3. Okey, cikgu tulis nama dia. Ferrum 3 ferrum 3 ferrum 3 oksida terhidrat. Ya. Terhidrat bermaksud di sini adalah dia ni ferrum 3 oksida ni dalam air. Ya, air itu berapa banyak bilangan air tak tahu, kita letak X. Fe2O3X H2O. X tu membawa nilai mungkin ada 10 molekul air, 20, 30, 40 kita tak tahu. Cuma dia dalam air lah. So pengaratan tu berlaku. Apa warna dia? Ferrum 3 oksida ni tadi warna dia warna perang. Ya, inilah dia kita punya karat lah sekali. Okey. So itulah proses pengaratan berlaku. Okey. So simple je, ada 4 tindak balas. Yang pertama, ferrum bertukar menjadi ion ferrum apabila ada kehadiran air dan juga oksigen lah. Okey, kemudian elektron yang dilepaskan oleh ferrum tadi akan bergerak ke mana? Ke kawasan oksigen yang berkepekatan tinggi pada air. Kemudian di situlah bergerak ke terminal positif tadilah dan berlakulah proses penurunan ya, di mana ion hidroksida terhasil. Okey, kedua-dua ion yang dihasilkan, ion ferrum dan juga ion hidroksida akan bergabung dan membentuk ferrum hidroksida ya, ferrum 2 hidroksida. Okey, ferrum 2 hidroksida akan terus mengalami proses pengoksidaan. Awak sebut begitu dalam ayat ya. Terus melakukan proses pengoksidaan dan bertukar menjadi ferrum 3 oksida terhidrat yang juga dikenali sebagai karat ya. Ferrum 3 oksida terhidrat ini adalah karat lah. Ini yang kita panggil sebagai karat. Okey, warna dia warna perang dan dia tidak boleh diselamatkan. Okey, katakanlah tadi cikgu sebut pasal kakisan logam ya. Katakanlah ferrum ni kita gantikan dengan logam yang lain, yang logam yang tidak mengalami pengaratan, contoh seperti zinc katakan. Zinc tak mengalami pengaratan. Zinc ni cikgu gantikan dengan ferrum ni. Ya. Okey. Tap. Okey. Aduh mak. Okey. So sekarang cikgu gantikan dalam ni ialah zinc. Okey, bila kita tukarkan kepada zinc, cikgu dah cakap apa tadi? Proses dia sama. Di mana zinc akan bertindak selaku terminal negatif ya, di mana di situ berlaku proses pengoksidaan, zinc akan bertukar menjadi zinc 2+. Ya, dia menderma 2 elektron. Kemudian elektron bergerak ke terminal positif di mana terdapatnya oksigen dengan kepekatan yang tinggi di situ dan mengalami proses penurunan ya, sama dengan di bawah menghasilkan ion hidroksida. Okey, kemudian yang ketiga, ion zinc tadi, ion zinc 2+ akan bergabung dengan ion hidroksida dan membentuk zinc hidroksida. Okey. Ya, kemudian apa yang berlaku? Dah selesai takat itu. So,
tindak balas dia berhenti takat itu, di mana dia menghasilkan kita panggil sebagai larutan yang beralkali, ya. Maksudnya kalau di sini kalau ada phenolphthalein, dia akan tukar menjadi warna merah jambu lah phenolphthalein kita, sebab ada hydroxide di sini, kehadiran ion hidroksida. Okey. So zinc tadi ni dia sama juga, dia akan menipis juga, tapi dia tak ada karat lah. Sebabnya zinc tukar jadi ion zinc kan, daripada atom jadi ion, dia akan menipis. Dia menipis macam biasa, dia akan semakin menipis, yang kita panggil kakis ni, terkakis. Kakisan hanya berlaku pada logam, ya. Hakisan berlaku pada tanah kan, kakis berlaku pada logam. Logam terkakis, logam semakin menipis sebab logam itu bertukar menjadi ion. Okey, itu beza pengaratan dan kakisan logam. Pengaratan ada 4 step, manakala kakisan logam hanya 3 step saja dia stop. Dia tidak ada tindak balas yang terakhir ni. Tindak balas terakhir hanya untuk besi sahaja ataupun ferrum sahaja. Okey, so selesai yang itu. Tengok 16 minit. Okey, ada satu eksperimen yang selalu ditanya dalam exam, ya, iaitu eksperimen di mana kita menggunakan kita panggil logam korban, ya. Logam yang kita gunakan untuk menyelamatkan ferrum daripada berkarat, ya. Biasanya kalau awak tengok atap zinc rumah awak tu kan, bila atap zinc rumah awak tu, dia kenapa kita panggil atap zinc, tapi lama-lama atap tu akan berkarat. Sebenarnya dia bukannya zinc semua, dia adalah besi juga. Cuma atap zinc tu, ya, dia selaput ataupun dia disalut dengan ferrum di bahagian atas dia. Dia disalut dengan zinc bahagian atas dia. Bahagian dalam dia adalah besi. So apabila kena hujan panas, lama-lama zinc bahagian atas tu dia mengalami kakisan logam. Ya, dia mengalami kakisan logam. Kemudian lama-lama besi akan terdedah. Kemudian kalau besi itu terdedah, besi itu akan mengalami pengaratan lah. Ya. So di sini zinc tu bertindak sebagai logam korban. Maksudnya dia mengorbankan diri dia dulu sebelum kena pada ferrum kita. Kalau kita buat besi semata-mata, sekejap je dah rosak dah. Tapi kita salutkan dia dengan zinc supaya dia tahan lebih lama lagi. Okay, itu kita panggil sebagai logam korban. Contohnya, kalau kita nak uji logam korban, cikgu bagi awak 2 sajalah. Okay, 2 saja. Kita ada paku besi, ya, paku besi. Paku besi tu kita mesti rendamkan dia. Paku besi ni, satu paku besi ni cikgu salutkan dia, ataupun cikgu ambil suatu strip, kita panggil apa? Kita panggil pita, pita kuprum di atas. Cikgu pusing dengan zinc dulu. First ni cikgu pusingkan dia dengan zinc. Okey, yang second pula cikgu pusingkan dia dengan kuprum, ya, ataupun cikgu lilitkan dia dengan kuprum. Satu lagi cikgu lilitkan dia dengan zinc, ya. So larutan pula, larutan kita ini dalam dia sama, larutan dalam dia sama. Kita ada agar-agar panas, ya, agar-agar panas. Kita tak gunakan air sejuk biasa sebab kita nak kita punya paku ni terapung. Agar-agar dalam bentuk pepejal. Agar-agar ni pepejal lembut lah. So kita boleh letakkan besi tu kita boleh nampak dia terapung, dan juga kita juga boleh nampak dia punya perubahan. Sebabnya dia punya dia punya kadar serapan dia tidak secepat macam cecair ataupun gas. Agar-agar panas. Kemudian kita ada phenolphthalein, ya. Phenolphthalein untuk apa? Untuk kita kesan kehadiran ion hidroxide sekiranya ada alkali di dalamnya. Phenolphthalein. Kemudian kita ada yang ketiga adalah, nama dia adalah kalium hexacyanoferrat 3. Sebut betul-betul, ya. Nama dia adalah kalium hexacyanoferrat 3. Apa fungsi kalium hexacyanoferrat 3? Fungsi dia adalah untuk mengesan karat. Macam mana dia nak tahu ada karat? Dia akan
berubah ataupun kita punya agar-agar nanti akan jadi warna biru. Ya. Kita agar-agar akan jadi warna biru, so kita tahu iaitu ada karat di dalamnya, berlaku pengaratan dalam tu. Okey. Alright. So, apa yang berlaku pada tabung uji A dan tabung uji B? Okey, tabung uji A, zinc dia lebih kaya daripada ferrum. Kawan-kawan mesti ada zat ferrum ya. Jadi zinc berada di atas ferrum dalam siri elektrokimia. Okey. So, di sini zinc dia akan melindungi ferrum. Ya, sebab zinc lebih kaya daripada ferrum, jadi zinc akan mengalami proses pengoksidaan dahulu, di mana zinc akan mengion menjadi zinc 2+ lah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berlaku proses tadilah, orang-orang tambah 2 botol air, 4 biji apple, dan OH minus. Okey, so ini yang berlaku di terminal negatif, ini terminal positif. Okey, yang ketiga dia gabunglah zinc 2+ tambah dengan OH minus, kita akan dapat zinc hydroxide. Okey, berlaku tak pengaratan pada tabung uji A? Tidak. Sebab apa? Sebab zinc di sini bertindak sebagai logam korban. Atau dengan kata lain, kita nak bagi jawapan lebih tepat adalah zinc lebih elektropositif daripada ferrum. Ya. Iaitu lebih tepatlah. Zinc lebih elektropositif dari ferrum. Sebab itulah kita akan pilih zinc. So, berlaku tak pengaratan? Tidak berlaku. So, ada kehadiran ion hydroxide. Jadi, agar-agar kita akan nampak tumpuk phenolphthalein, dia mengesan alkali. So, phenolphthalein nanti awak akan nampak tumpuk warna merah jambu di sini. Ya, awak akan nampak tumpuk warna merah jambu menunjukkan ada kehadiran ion hydroxide. So, pengaratan berlaku tak? Pengaratan tidak berlaku. Okey, kalau untuk B pula, kita gunakan cuprum. Okey, jadi kita tahu di antara ferrum dan juga cuprum, ferrum lebih kaya daripada cuprum. Jadi di sini kehadiran cuprum bukan sahaja menyebabkan pengaratan, tetapi juga cuprum ni dia akan mempercepatkan lagi pengaratan itu. Macam mana cuprum mempercepatkan pengaratan? Kalau katakan ferrum ni seorang-seorang dalam tu tanpa kehadiran cuprum, ya, ferrum dengan cuprum, ferrum sahaja dalam tu, pengaratan berlaku tak? Pengaratan berlaku. Memang berlaku, tapi kadar yang biasalah. Pada kadar yang biasa. Tapi disebabkan ada cuprum, biasalah bila kita berdua kan. Bila berdua kita akan nak race. Bila kita seorang kita akan lari santai. Tapi bila kita berdua, kita mesti akan race. Race tu yang menyebabkan kita akan lumba lari lah. Maksudnya ferrum dengan cuprum ni, ferrum lebih kuat daripada cuprum. Jadi ferrum ni akan lari lebih cepat daripada cuprum. So proses pengoksidaan tu berlaku dengan lebih pantas disebabkan ada kehadiran cuprum. So kita akan cakap apa? Kalau sebab apa? Kenapa berlaku pengaratan? Kerana ferrum lebih sama juga macam tadi lah, lebih elektropositif daripada cuprum. So kita tulis proses dia sama macam yang di atas tadi, iaitu ferrum jadi ferrum 2+ tambah 2E, and then orang-orang tambah yang pertama terminal negatif, and then terminal positif pula, 2 botol air tambah 4 biji apple, dapat OH minus, 4 OH minus. Lepas tu ferrum yang ketiga, ferrum 2+ bergabung dengan OH minus, dapat ferrum hydroxide. Kemudian berhenti tak kat tu ke tak? Ini proses pengaratan, dia akan terus mengalami pengoksidaan, di mana ferrum hydroxide akan mengalami pengoksidaan secara berterusan dan membentuk ferrum 3 oksida terhidrat. Okey, iaitu karat. Okey, so itulah yang berlaku di tabung uji B, ya, di mana kita mengesan, kalau pemerhatian kita cakap tumpuk biru dihasilkan, ya. Berikan inference kepada jawapan anda, awak cakap
karat terhasil, ataupun awak cakap kehadiran ion ferrum 2+ pun boleh juga. Ya. Mengesan karat ataupun dia mengesan ion ferrum 2+ pun boleh. Ya. So awak beritahu kerana terdapat ion ferrum 2+ ataupun kerana pengaratan berlaku. Kalau untuk B pula, kalau untuk A tadi, tumpukan merah jambu terhasil. Ni tumpukan ya, kita kena pakai tumpukan sebab dia dalam agar-agar. Tumpuk biru terhasil. Tumpuk merah jambu terhasil. Sebab apa inference? Berikan inference kerana kehadiran ion hidroksida. Ataupun awak boleh sebut kerana tiada pengaratan berlaku pun boleh juga. Okay, so itu adalah inference, itu adalah pemerhatian dan juga inference. Kalau eksperimen yang melibatkan kehadiran logam lain pada kita punya paku besi kita. Okey. So cikgu stop takat ni ya. Pun dah lama dah 25 minit ni untuk pengaratan saja ya. Kalau di sekolah ni mau sejam lebih ni sebab kita kena bincangkan lagi bagaimana nak mengelakkan pengaratan berlaku. Tak apa, yang itu kita akan boleh bincang untuk next video lah. Sikit lagi cikgu akan masuk sikit and then kita boleh buat kelas untuk kita bincangkan jawapan-jawapan bagi soalan-soalan dalam modul lagi sekali. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi mendengar ya. Mendengar subtopik kita yang terakhir ni. Cikgu harap awak dapat sesuatu, tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Okey. And then buat latihan dalam modul awak ya, muka surat. Teruskan ya. Muka surat yang ada dalam tu kita ada untuk pengaratan ada dua ya, iaitu pengaratan muka surat 34 dan juga muka surat 35. Dan kesimpulan di situ boleh buat juga muka surat 36. Ya, 34 latihan muka surat 34, 35, 36. And then di belakang tu pun awak dah, cikgu dah beritahu awak dah. Ada soalan uji kefahaman 9, objektif dan subjektif. Ya, boleh cuba buat, tak ada masalah. Sebab kita dah belajar semua. So awak cuba buat, ini adalah soalan SPM. Soalan-soalan berbentuk SPM ni memang awak digalak-galak sangat untuk jawab. Sebab kita tak ada lagi ujian yang tough untuk awak. Ya, untuk uji kefahaman awak. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.